Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okey, dalam episod kali ini kalau anda tengok di depan saya ini masih berkisarkan tentang ikan jenis cana, di mana kalau anda tengok ikan yang ada di sini adalah daripada jenis limbata, YS, T-Woti, Auranti Cobra. Okey, kita ada juga di sini pulcra, kita ada daripada jenis Asiatica White Spot, kita ada Andro dan kita ada daripada jenis Red Barito. Namun itu bukan fokus kita hari ini. Yang mana hari ini yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah 4 jenis makanan yang mungkin ada di sini, dan hari ini saya akan bawa anda bagaimana kita nak dapatkan makanan untuk kita punya cana ni. Jadi kat sini kalau anda tengok, kita start dengan permulaan adalah daripada jenis pellet. Okey, ini adalah pellet yang bersaiz 03, yang mana saya selalu bagi makan kepada anak ikan cana yang bersaiz 1 ke 2 inci. Okey, jadi starter untuk makanan adalah anda boleh bagi makan pellet yang jenis ni. Kalau anda tengok di sini, okey, saiz pellet ni memang sesuai untuk anak ikan cana. Okey, yang mana anda perlu bagi lebih kurang 1 ke 2 kali sehari. Okey, jadi kuantiti bergantung pada banyak mana ikan yang ada dalam bekas yang anda masukkan. Jadi kalau anda tengok di sini, proses pembesaran ikan memang sangat cepat disebabkan proses pemberian makanan pellet yang tinggi protein ni memang membantu untuk pembesaran ikan. Okey, yang keduanya adalah di sini, apa yang ada di depan kita ni adalah ulat roti ataupun juga dikenali sebagai ulat Hong Kong. Jadi pada dua saiz yang berbeza. Kalau anda tengok di sini, ada yang bersaiz besar macam ni dan ada juga yang bersaiz kecil. Okey, jadi bersaiz kecil ni anda boleh bagi makan kepada ikan cana yang mungkin bersaiz 2 ke 4 inci. Tetapi untuk ikan yang jenis YS yang dah bersaiz besar ni, anda boleh bagi makan yang bersaiz besar ni. Okey, 2 ataupun hingga ke 4 ekor lah, okey, untuk sekali makan. Jadi memang ikan amat sukakan ulat yang jenis macam ni. Cuma anda perlu ingat satu, ulat jenis ni memang ada cengkerang yang keras sedikit. Jadi ikan selalunya akan meluahkan cengkerang, okey, ulat yang dimakan. Jadi agak sedikit mengotorkan pada bahagian atas. Kalau anda tengok di bahagian atas memang akan ada okey, cengkerang daripada ulat ni. Jadi elok untuk anda turn on anda punya filter supaya airnya sentiasa bersih, okey, setiap kali anda bagi makan ulat yang jenis Hong Kong ni. Okey, so yang seterusnya yang kita nak tengok di sini adalah makanan ketiga. Yang paling penting adalah jenis cacing tanah. Okey, yang mana cacing tanah ni anda boleh dapatkan daripada dua jenis, iaitu cacing tanah biasa yang sedikit pendek dan juga yang kedua adalah daripada jenis ANC yang diternak. Okey, jadi kalau anda tengok di depan saya ni terdapat dua-dua jenis cacing tersebut. Okey, ANC dan juga cacing tanah. Okey, namun berada di bahagian dalam lah. Okey, kelebihan cacing tanah ni adalah yang pertama tinggi protein, yang kedua dapat membantu proses untuk pemulihan ikan daripada luka dan juga sirip yang terkoyak. Ini adalah antara makanan yang paling terbaik untuk membantu proses tersebut. Jadi kalau anda tengok di sini, setiap makanan mempunyai peranan yang tersendiri dan juga kelebihan yang tersendiri. Yang terakhir adalah yang saya nak kongsikan hari ini adalah jenis makanan bentuk macam ni, iaitu udang. Yang mana udang ni dapat membantu untuk menaikkan warna ikan, terutama ikan yang jenis YS ni. Jadi kalau anda tengok, udang ni memang sangat-sangat bagus. Tapi kalau anda nak bagi makan, saya sarankan untuk anda bagi makan udang yang jenis udang kecil ataupun udang putih yang kita boleh dapatkan daripada bendang ni, berbanding kalau anda bagi makan udang yang diternak, okey, udang besar ataupun udang harimau dan sebagainya. Anda perlu kopek kulit terlebih dahulu dan bagi makan isi saja, sebab ikan cana memang akan meluahkan kulit, okey, di dalam akuarium. Jadi itu akan menyebabkan air mungkin sedikit tercemar dan nampak kurang bersih lah, okey, kalau anda gunakan jenis udang yang bersaiz besar. Okey, so dalam episod kali ini apa yang saya nak tunjukkan kepada anda semua adalah bagaimana kita nak tangkap udang menggunakan bubu. Okey, yang di depan saya ni kita ada dua jenis bubu yang menggunakan netting macam ni. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail bagaimana apabila saya buka bubu ni nanti. Okey, ini apa yang kita akan gunakan adalah bubu yang jenis 4 tingkap dan juga 8 tingkap. Okey, kita akan gunakan untuk kita tahan, okey, udang. Nanti saya akan tunjukkan lokasi yang sesuai untuk anda tangkap udang. Di sini apa yang kita perlukan adalah umpan, yang mana kita perlukan roti 4 segi ni. Okey, kita akan rendamkanlah air, kita akan kepal sehingga dia menjadi satu berbola yang kita akan masukkan sebagai umpan dalam kita punya bubu nanti. Okey, ini adalah teknik yang paling mudah yang saya akan kongsikan dengan anda hari ini.
Okey, so dalam proses hari ni, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah bagaimana untuk kita hasilkan umpan untuk udang, iaitu kita gunakan hari ni adalah roti 4 segi. Okey, yang mana anda boleh dapatkan daripada jenis apa pun tak kisahlah. Okey, yang penting daripada jenis roti 4 segi ni kita akan masukkan air. Okey, nanti kita akan kepalkan roti ni sampai menjadi seperti tepung. Okey, dan kita akan pastikan yang roti ni menjadi satu gumpalan untuk kita hasilkan sebagai umpan untuk udang kita nantilah. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, okey, saya dah kepalkan kita punya roti ni, okey, sampai dia menjadi halus. Okey, kita akan gumpal sampai dia jadi kenyal lah. Okey, kita akan gumpal sehingga menjadi kenyal. Okey, untuk kita masukkan ke dalam bubur kita dan kita akan biarkan untuk tempoh semalaman, dan besoknya kita akan kutip udang kita nanti di dalam bubur tersebut. Okey, jadi kalau tengok sekarang ni saya akan gumpal lagi sehingga menjadi satu ketulan lah. Okey, setelah habis kita kepal kita punya roti ni, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan jadikan satu berbola, okey, yang kita akan gumpalkan lagi, okey, untuk kita masukkan nanti ke dalam kita punya bubur nanti, okey, sebagai umpan untuk udang kita. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, okey, roti kita dah pun menjadi kenyal macam ni. Jadi ini adalah contoh, okey, bagaimana anda nak hasilkan umpan untuk udang. Okey, sekarang ni saya dah dapat satu. Okey, kita akan buat sebanyak dua sebab kita ada dua bekas bubur yang kita nak tahan nanti. Okey, ini bukan rancangan masakan tapi ini adalah teknik untuk kita hasilkan umpan terlebih dahulu. Okey, sebelum kita pergi ke lokasi untuk kita tahan udang. Okey, dan insya-Allah keesokan harinya kita akan tengoklah berapa banyak udang yang kita akan dapat untuk kali ini. Okey, daripada proses kita lakukan proses untuk menahan bubur. Okey, ini adalah antara teknik yang insya-Allah sangat-sangat efektif. Okey, so sekarang ni kita punya umpan dah pun siap. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke tempat untuk kita tahan udang kita ni. So jom kita sama-sama tengok. Okey, so sekarang ni kita dah sampai ke lokasi. Kalau anda tengok ni, ini adalah tasik yang akan kita tahan bubur kita nanti. Okey, kalau anda tengok air sekarang ni, untuk tips bagi anda yang nak cari udang, okey, bagi air yang jangan terlalu jernih dan jangan terlalu keruh sangatlah. Okey, tapi kalau keruh memang selalunya akan ada udang, sebab udang akan duduk di tepi gigi-gigi air ni. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan saut dan saya akan tunjuk kepada anda. Namun hari ni yang kita akan buat hari ni adalah kita akan pasang bubur ni nanti. Jadi saya akan tunjuk teknik macam mana kita pasang bubur, dan kita akan tahan dan kita akan biarkan lebih kurang 24 jam ataupun 12 jam. Saya ingat 12 jam pun dah cukup. Nanti kita akan collect sebab hari ni dah petang, pukul 6 petang. Besok pagi insya-Allah dalam pukul 8 pagi kita akan datang dan kita akan ambil balik kita punya bubur ni nanti. Okey, so untuk bubur yang pertama yang kita nak pasang ni, okey, kalau anda tengok ni, bubur ni, okey, dia ada 4 tingkap, okey, yang mana tingkap yang akan kita buka nanti akan boleh masuk daripada 4 bahagian lah. Okey, kalau tengok di sini, kita ada 4 bahagian, 4 tingkap yang boleh udang masuk nanti. Sangat mudah. Di sini kita akan tambat naik ke darat. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, umpan yang kita dah sediakan tadi, saya akan masukkan ke dalam ni. Okey, kita akan masuk dan kita akan letakkan di bahagian dalam sini. Okey. Okey. Ini yang pertama, kita akan letak di sini. Dan ini yang kedua. So sekarang ni kedua-dua bubur kita dah pun saya pasang dengan umpan. Nanti kita akan letakkan di dasar kita punya tasik ni dan kita akan tambat naik ke darat. Okey, insya-Allah kita akan tinggalkan selepas ni. Okey, so sekarang ni kita akan mula tahan untuk bubur yang pertama. Okey, mana saya akan letakkan di bahagian tepi ni. Kita akan biar terendam di bahagian dalam. Okey, nanti insya-Allah udang akan mula masuk ke dalam kita punya bubur.
Sekarang ni apa yang saya akan buat, saya akan tambat kita punya bubur ni, sebab kita tak mau bubur kita hanyut lah. Okey, sebab kalau bubur ni hanyut mungkin akan menyebabkan kesukaran untuk kita dapatkan balik bubur ni besok. Jadi saya akan letakkan di sini. Okey, nanti insya-Allah kita akan biarkan selama lebih kurang semalaman sampai besok pagi, dan kita akan datang collect nanti. Okey, so ini adalah bubur yang kedua yang kita akan letakkan dalam air ni. Ini adalah bubur yang ada 4 tingkap lah, ataupun 4 pintu masuk. Untuk udang kita masuk ke dalam bubur kita esok, insya-Allah malam ni akan bermula lah. Sebab kita nak lakukan proses ni bila udang mencari makan. Jadi bila udang dah start mencari makan di bahagian tepi ni, dia akan terus masuk ke dalam kita punya bubur. InsyaAllah besok kita akan tengok hasilnya nanti. Okey, so sekarang ni kita dah ikat. Okey. Anda yang belum pernah saut udang, okey, hari ni saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mencari udang di bahagian tepi ataupun di bahagian tepi kita punya kolam ni. Okey, kalau tengok sekarang ni, okey, sebagai contoh, ini adalah udang yang kita dapat tangkap hari ni. Okey, nampak? So jadi bila kita dah dapat tangkap macam ni, memang insya-Allah pot ni memang ada banyak udang yang mungkin boleh kita dapat besok. Okey, jadi kita akan tengok hasil daripada kita punya bubur kita yang kita. Okey, so sekarang ni alhamdulillah kita dah dapat tangkap menggunakan sauk ni. Kalau tengok sekarang ni, dalam bekas ni ada terdapat beberapa ekor udang. Okey, lebih kurang 20 ekor adalah. Okey, so besok pagi kita akan datang balik. So insya-Allah kita akan collect daripada bubur kita yang kita tahan di situ. Dalam pukul 8 pagi besok insya-Allah kita akan tengok hasilnya. Jadi untuk petang ni sampai sini dulu. Besok pagi kita akan datang semula untuk collect kita punya udang. A few moments later. Masuk hari yang kedua, iaitu selepas 14 jam kita tahan bubur ni. Jadi hari ni kita akan angkat. Jadi kalau tengok dekat sikit, okey, kalau kita tengok dekat sini memang nampak bahagian sini banyak terdapat siput. Okey, siput gondang ni memang dah masuk ke dalam kita punya bubur, tapi itu bukan yang kita target untuk kita tangkap lah. Jadi kita tengok dalam ni apa hasil yang kita dapat hari ni. Okey, ikan pun dapat. Okey, kalau tengok sekarang ni ikan masuk dalam kita punya bubur ni. Okey, bahagian dalam ni ada banyak ikan, termasuklah ikan ubi, ikan tilapia. Okey, udang ada juga. Okey, sekejap lagi kita akan bawa balik dan kita akan asingkan. Okey, tengok bahagian bawah ni banyak terdapat udang. Okey, bahagian bawah ni terdapat banyak udang. Okey, so kita akan letak di sini dulu. Kita akan angkat bubur yang kedua. Okey, bubur yang kedua ni pun, oh, ikan dah keluar. Okey, kalau tengok tadi ikan lompat. Okey, di dalam ni memang juga ada terdapat banyak udang lah. Okey, dalam bekas ni di bahagian bawah, tapi yang paling banyak adalah siput gondang lah. Okey, kita akan bawa balik hari ni tangkapan kita. Okey, so kalau tengok sekarang ni, ini adalah antara udang yang kita sauk tadi ataupun yang kita tahan menggunakan bubur. Okey, ini yang dah mati. Yang dalam ni yang masih hidup, okey, agak banyak juga. Jadi setelah saya cuci nanti, okey, saya akan masukkan ke dalam akuarium ni bersama-sama dengan ikan yang ada. Jadi anda tengok di dalam ni saya dah masukkan sedikit tadi, okey, udang di dalam akuarium ni. Jadi udang akan hidup dengan lebih lama lah, okey. Yang ada yang dah seminggu saya masukkan masih lagi hidup, dan kita akan tengok, okey, saya akan bagi makan udang ni kepada kita punya ikan YS. Okey, kita akan tengok macam mana
ikan kita makan udang, sebab ikan ni memang sangat suka makanan hidup, terutama jenis udang ni. Jadi kita tengok sekali lagi, saya akan masukkan. Okey, tengok YS memang sangat sukakan makanan jenis udang ni. Sama ada anda nak keringkan udang, anda hanya perlu jemur, ataupun anda boleh bagi makan terus macam ni. Sebab kalau anda bagi makan udang hidup ni memang protein lebih tinggi, okey, berbanding dengan udang yang telah anda keringkan. Jadi itu adalah antara proses yang terbaik untuk anda bagi makan. Kalau kita nak tingkatkan saiz, memang kita perlu bagi makan udang hidup, okey. Jadi ikan insya-Allah akan cepat membesar. Kalau anda tengok di bawah ni pun, okey, ini adalah Auranti Cobra yang saya baru hasilkan video dalam video yang lalu. Jadi kalau tengok sekarang ni, okey, kita akan bagi makan sedikit udang, okey, kepada Auranti Cobra ni. Kita akan masukkan seekor. Kita akan tengok macam mana. Alright, Auranti Cobra sedikit slow, tapi dia akan tetap makan udang yang kita masukkan lah. Alright, okey. Okay, so setakat ni dulu perkongsian kita bagaimana kita nak tangkap udang dan juga kita bagi makan kepada ikan cana kita ni. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Okay, dengan insyaAllah dengan tips-tips yang lebih banyak yang kita akan kongsikan berkenaan dengan ikan laga dan juga cana. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Di Dompet Channel. Assalamualaikum.